Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa khabar semua para penonton dan para pendengar yang dikasihi sekalian? Saya mendoakan semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera. Dalam kita meneruskan ibadat di dalam bulan Ramadan ini, di penghujung hari-hari di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat limpah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya percaya di kalangan kita sudah berkira-kira bila kita akan berhari raya ya. Ada yang tertanya-tanya, ada yang mengikuti perkembangan perbincangan di dalam internet dan sebagainya. Tapi kita di Malaysia ini, insya-Allah kita akan menunggu dengan sabarnya pengumuman daripada penyimpan Maha Besar Raja-Raja setelah pencerapan hilal dilakukan nanti. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kita berada pada penghujung Ramadan ini, saya ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk kita mengingatkan di antara satu sama lain berkaitan dengan pergerakan dan amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Saya melihat bahawa kita perlu untuk terus beristiqamah dalam kita melaksanakan ibadat di dalam bulan Ramadan walaupun kita berada di penghujung bulan Ramadan ini. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memberikan sedikit peringatan kepada kita yang ingin saya kongsikan bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang bermaksud, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang lagi kepadamu ujian sebagaimana yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan digoncangkan dengan pelbagai ujian, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengan mereka bertanya, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat dekat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini seakan-akan memberikan peringatan kepada kita, amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, apakah sudah cukup dengan amalan itu untuk melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pasti di kalangan kita sebagai umat Islam, setiap amalan yang kita lakukan, kita mengimpikan ianya diterima oleh Allah, dan kita mengimpikan bahawa amalan itu yang akan membolehkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ia benar, kalau kita melakukan amal soleh, melakukan perbuatan yang baik, perbuatan itu insya-Allah akan menjamin syurga kepada kita. Ya, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah lain yang biasa kita dengar, apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu tidak lengkap melainkan dengan kita beramal soleh. Ini kita sentiasa baca di dalam suratul Asr umpamanya kan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iaitu demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, iman dan beramal soleh itu. Ya, dan mereka yang berpesan kepada kebenaran dan mereka yang berpesan kepada kesabaran. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat surah Baqarah yang saya bacakan tadi itu, memberikan peringatan, seakan-akan memberikan peringatan kepada kita, apakah telah cukup untuk kita mengimpikan kita akan masuk syurga tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia, kepada kita lah.
Jadi kalau kita tengok di dalam ayat itu, umat-umat terdahulu pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat generasi awal Islam pun, mereka itu berada di dalam keadaan yang sangat mencabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada Nabi, dan Nabi dibenarkan untuk menyebarkan wahyu dan mengajak umat manusia untuk menerima Islam. Pada ketika itu cabarannya sangat besar mereka terima, kerana umat-umat yang sebelum wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian di kalangan masyarakat berfikir bahawa Nabi yang akan datang ini akan datang daripada Bani Israel, bukan daripada keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Mereka beranggap bahawa Nabi yang seterusnya ini adalah daripada Bani Israel. Jadi berapa ramai di kalangan umat pada generasi awal Islam itu, mereka tidak dapat menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit di kalangan mereka yang menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sedikit itulah yang akhirnya mengembangkan Islam, dan orang kata apa, memberikan panduan-panduan kepada masyarakat yang ada pada zaman awal Islam tersebut untuk mereka menerima kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Tapi cabarannya cukup besar, kerana terdapat di kalangan umat pada waktu tersebut yang menolak secara total kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara cabaran yang diterima oleh mereka. Dan kita berada di dalam bulan Ramadan, setiap tahun kita berdepan dengan mungkin ujian sedikit ketika kita berpuasa dan sebagainya. Dan ujian-ujian itu saya kira akan menentukan sejauh mana tahap kesabaran kita, sejauh mana tahap kita berpegang kepada Allah, dan sejauh mana kita berpegang kepada ajaran Islam. Jadi di situ kita lihat bahawa umat Islam ini, kita jangan hanya menganggap bahawa kita telah berpuasa itu akan menyebabkan kita automatik masuk ke syurga. Ya, kita perlu untuk melakukan puasa secara bersungguh-sungguh untuk melayakkan kita masuk syurga. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, mereka itu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mereka itu akan diampunkan dosa yang telah terdahulu. Ini yang kita nak. Tetapi kita jangan menganggap bahawa hanya semata-mata dengan kita berpuasa dengan penuh keimanan, kesungguhan itu akan melayakkan kita masuk syurga, kerana syurga itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang ayat yang saya bacakan tadi, yang memberikan tanggapan kepada kita bahawa kita perlukan satu pandangan yang holistik untuk membolehkan kita memasuki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui amalan-amalan ini memang kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat amalan kita ini yang secara ikhlas, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya sebagai jambatan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lakukannya dengan cara yang bersungguh-sungguh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh kerana kita berada pada penghujung bulan Ramadan ini, suka juga untuk saya melihat bahawa kita perlu untuk melakukan persiapan untuk berdepan dengan Aidilfitri. Sebahagian orang bila nak datang Aidilfitri, dia merasa seronok sangat. Sebab apa? Sebab dah tak ada dah puasa, dia boleh makan anytime. Tetapi perlu kita ingat bahawa puasa di dalam bulan Ramadan, puasa ini bukan terhenti selepas terhentinya bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Syawal pun kita digalakkan untuk berpuasa 6. Jadi kita ambillah kesempatan di dalam bulan Syawal nanti untuk kita berpuasa 6. Persiapan-persiapan untuk menghadapi hari raya malam diisytiharkan Aidilfitri, kita perlu untuk memperbanyakkan takbir, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbir-takbir hari raya. Kita perbanyakkannya sehingga terbenamnya matahari pada hari raya yang pertama di dalam bulan Syawal, iaitu hari raya Aidilfitri. Kemudian selepas daripada itu kita
teruskanlah apa ibadat yang pernah kita buat di dalam bulan Ramadan. Kita mengaji Al-Quran, kita solat malam, apa semua ni kita teruskan di dalam bulan-bulan yang lain, ya. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan itu bulan tarbiyah yang telah mentarbiah kita. Kita dah melalui proses tarbiyah ini, kita teruskan dalam bulan-bulan yang lain. Jangan kita hentikan apabila masuknya bulan Syawal. Dan jangan kita hanya menumpukan kepada makan, jangan kita hanya menumpukan kepada rumah terbuka, jangan kita hanya menumpukan kepada majlis-majlis hari raya. Mentang-mentanglah kita dah berpuasa sebulan, maka kita pun nak sambut hari raya sebulan juga. Bahkan ada di kalangan kita yang dah masuk bulan lepas bulan Syawal, bulan apa? Bulan Zulkaidah, bulan Zulkaidah. Ada juga yang buat majlis terbuka Aidilfitri pada bulan Zulkaidah. Itu nak tunjukkan betapa mereka ini memang passionate terhadap makan jamuan hari raya, kan. Itu yang kita nak tengok, supaya bila kita menyambut hari raya ini jangan banyak berlaku pembaziran, kontrol makan, jangan kita terlalu orang kata nak membalas dendam, kerana apa? Kerana kita telah melalui sebulan berpuasa yang lalu. Jadi kita jadikan ia sebagai satu tarbiyah, Ramadan itu sebagai satu tarbiyah pendidikan jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita hamba yang soleh, dan membolehkan kita untuk masuk ke syurga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tazkirah ringkas pada kali ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita semua, dan saya doakan semua berada di dalam keadaan yang baik. Mana yang bermusafir dengan selamat. Mana yang berada di tempat-tempat yang telah orang kata bersedia untuk menyambut Aidilfitri, kita menyambutnya dalam keadaan yang baik dan sempurna. Kalau kita perlu untuk meneruskan puasa, kita teruskan puasa mungkin satu hari begitu sebelum kita menyambut hari raya Aidilfitri kelak, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.